Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atirah binti Daud dan sekarang saya akan membentangkan hasil pemerhatian dan juga hasil temu bual saya bersama dengan salah seorang guru SMK Terusan Ladatu berkaitan dengan tugasan yang diberikan. Sebelum saya membentangkan hasil temu bual tersebut, suka saya untuk berkongsi hasil dapatan daripada pemerhatian saya berkaitan dengan bilangan murid mengikut etnik ataupun kaum yang terdapat di SMK Terusan. Secara ringkasnya, jumlah keseluruhan murid di SMK Terusan anggaran 1,000 lebih orang murid yang terdiri daripada 299 orang berasal daripada etnik Bajau, 254 orang merupakan etnik Bugis, 168 orang merupakan etnik Idahan, 123 orang merupakan etnik Suluk, manakala 54 orang berasal daripada etnik Kadazan, manakala daripada etnik Dusun pula 44 orang dan 158 orang terdiri daripada lain-lain etnik, contohnya seperti Murut, Iranun, Tidong, Melanau, Rungus, Iban, Bisaya, Jawa, Banjar dan juga lain-lain. Seterusnya, dari aspek agama pula, terdapat 3 jenis agama yang dianuti ataupun yang diamalkan oleh murid-murid di SMK Terusan, iaitu agama Islam, agama Kristian dan juga agama Buddha. Majoriti agama yang dianuti ialah agama Islam iaitu sebanyak 87%, yang kedua agama Kristian sebanyak 11% dan yang ketiga agama Buddha sebanyak 2% saja. Okey, baiklah, hasil daripada temu bual saya bersama dengan salah seorang guru SMK Terusan iaitu Cikgu Mapatan Sudin mengenai soalan yang pertama iaitu perkembangan sosiobudaya di sekolah. Berdasarkan temu bual tersebut, saya boleh kongsikan di sini bahawa perkembangan sosiobudaya di sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama ialah kepelbagaian etnik ataupun kepelbagaian bangsa. Seperti yang sudah dibincangkan di slide sebelum ini, murid-murid di SMK Terusan terdiri daripada lebih daripada 10 etnik. Contohnya Bajau, Bugis, Idahan, Suluk dan lain-lain lagi lah. Dan yang kedua, faktor yang kedua ialah kepelbagaian bahasa atau boleh kita sebut sebagai kepelbagaian dialek. Dan ini boleh dikelompokkan kepada beberapa bahasa, contohnya bahasa Bajau, bahasa Bugis, bahasa Idahan, bahasa Suluk. Dan penggunaan bahasa ini dipengaruhi oleh kaum ataupun etnik itu sendiri. Contohnya, kaum Bugis akan bertutur menggunakan dialek mereka, iaitu bahasa Bugis. Begitu juga dengan kaum Suluk, mereka akan bertutur menggunakan bahasa mereka yang dikenali sebagai bahasa Suluk. Okey, faktor yang ketiga ialah agama. Di sini tiada sebarang sekatan lah, kiranya semua bebas dalam mengamalkan agama masing-masing. Agama utama di sini ialah seperti Islam, Kristian, Buddha dan lain-lain jugalah. Dan faktor yang keempat ialah adat resam dan juga kepercayaan. Adat resam ni boleh dipecahkan kepada dua. Yang pertama, dipengaruhi oleh nenek moyang mereka yang mana sudah sebati dalam masyarakat mereka, dan kadang-kadang aktiviti yang dilaksanakan itu dipengaruhi oleh nenek moyang mereka yang dibawa daripada rumpun negara asal, contohnya seperti Filipina dan juga Indonesia. Dan yang kedua, berdasarkan kepada fahaman agama masing-masing. Apabila sesuatu bangsa tersebut ataupun sosiobudaya di sesuatu tempat tersebut mempunyai kekuatan ataupun pegangan agama, jadi dia akan terpengaruh dengan agama tersebut. Contohnya, agama Islam akan beradab resam berdasarkan kepada agama yang dianuti. Baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada soalan yang kedua, iaitu isu-isu yang berkaitan dengan sosiobudaya. Terdapat dua isu yang perlu dibangkitkan. Yang pertama, isu pengelompokan etnik berdasarkan penempatan ataupun berdasarkan tempat tinggal masing-masing. Secara umumnya, jika dilihat di Lahadatu ini sendiri, berlaku pengelompokan berdasarkan etnik. Itu kadang-kadang di satu tempat berkumpul kaum Bajau, kaum Suluk dan juga kaum Bugis. Contohnya, di Batu Dua Lahadatu terdiri daripada masyarakat kaum Bugis. Kampung Sarip terdiri daripada masyarakat kaum Bajau dan juga kaum Suluk.
Dan pengelompokan ini berdasarkan oleh faktor geografi yang dipengaruhi oleh penempatan tersebut. Adapun di sekolah, murid-murid daripada kawasan silam majoritinya daripada kaum Bugis, kaum Bajau. Dan mereka ini pastinya juga berada dalam kelompok masing-masing apabila berada di sekolah. Walaupun isu ini tidak mencetuskan sebarang pergaduhan ataupun perbalahan, namun ia memberi kesan kepada aspek yang lain, di mana murid yang tinggal dan belajar dalam lingkungan satu etnik hanya akan mengamalkan budaya mereka sendiri dan mereka kurang mendapat pendedahan akan budaya kaum lain dan akan menjadikan proses penyesuaian diri mereka dengan kaum yang lain ataupun kita boleh cakap penyesuaian diri dengan masyarakat luar akan menjadi sukar dan terhad dan secara tidak langsung memberi kesan kepada pendidikan mereka. Cara berfikir yang terhad serta pergaulan dalam sesi pembelajaran dan pengajaran juga akan menjadi sukar dan terbatas. Dan isu yang kedua pula berkaitan dengan penggunaan bahasa yang pekat. Seperti yang sedia maklum, murid-murid di sini terdiri daripada pelbagai etnik, pelbagai bahasa menggunakan dialek mereka sendiri. Dan mereka menggunakan dialek yang terlalu pekat sehingga sukar dipahami oleh guru. Juga sebaliknya, mereka suka memahami dialek guru ataupun bahasa guru kerana mereka sudah sebati dengan dialek mereka sendiri. Dan isu ini sangat-sangat perlu diketengahkan kerana mereka akan mengalami masalah pembelajaran kerana mereka kurang faham bahan yang dibaca dan penerangan guru dan kesannya mereka akan ketinggalan dalam pelajaran tersebut. Okey, baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada soalan yang terakhir iaitu peranan guru sebagai ejen sosialisasi. Baiklah, guru merupakan salah satu profesion yang amat penting dalam membantu pembentukan perpaduan kaum melalui proses sosialisasi yang melibatkan pendidikan formal iaitu di sekolah lah. Dalam konteks ini, guru merupakan ejen yang lebih berautoriti dan lebih dekat dengan pelajar selepas keluarga sekaligus dapat memberi impak yang lebih positif ke arah perpaduan kaum dan juga ke arah pembentukan sahsiah yang baik dalam kalangan murid. Terdapat dua peranan guru sebagai ejen sosialisasi iaitu yang pertama, guru berperanan dalam menunjukkan ciri-ciri teladan dan peribadi yang baik kepada murid di mana guru menjadi qudwah hasanah untuk penghayatan nilai-nilai yang baik dalam kalangan murid. Secara tidak langsung ini memberi dorongan, memberi sokongan kepada murid-murid yang bermasalah untuk berubah menjadi pelajar yang lebih positif, pelajar yang lebih berdisiplin. Okey, peranan yang kedua, guru berperanan dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran yang sihat dan juga produktif tanpa mewujudkan jurang perbezaan dalam kalangan murid. Sebagai contoh, di sekolah ini tiada sistem pembahagian kelas ataupun tiada sistem pembahagian dalam aktiviti kurikulum mengikut kelompok bangsa ataupun agama. Dan guru memainkan peranan dalam isu ini di mana guru tidak menyentuh isu-isu sentimen perkauman, isu-isu bangsa dan agama di dalam bilik darjah. Dan guru perlu menerapkan sifat hormat menghormati budaya, kepercayaan juga agama masing-masing dalam sesi PDP. Hal ini dapat menyatupadukan pelajar yang terdiri daripada pelbagai bangsa, pelbagai agama dan juga latar belakang yang berbeza. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sambung pembentangan kumpulan kami. Saya telah menyambual bersama Cikgu Daryl Dalek daripada Sekolah Menengah Kebahasaan Batu Sapi, Sandakan. Sebab saya memilih beliau adalah kerana beliau merupakan seorang warden dan seorang guru beragama Kristian. Berdasarkan pemerhatian dan dapatan saya mendapati di Sekolah Menengah Kebahasaan Batu Sapi ini majoritinya adalah penganut agama Islam, sama ada dalam kalangan guru ataupun dan juga pelajar. Manakala 1% adalah penganut Kristian, iaitu 4 orang daripada guru dan 2 orang daripada pelajar. Jadi sesi petang ni hanya ada 2 tingkatan, tingkatan 1 dan tingkatan 2.
Keseluruhan jumlah sesi petang adalah 727 orang termasuk guru dan pelajar. Jadi soalan pertama yang ditanya kepada Cikgu Daryl ialah perkembangan sosio-budaya di sekolah. Jadi Cikgu Daryl telah menyatakan di Sekolah Menengah Kebahasaan Batu Sapi ini terdapat kepelbagaian bangsa, yang mana di sekolah ini sangat banyak bangsa yang berbilang ni lah. Dan antaranya juga saya pun macam baru first time juga dengar. Contohnya seperti Tidong, saya first time dengar. Antara bangsa suku kaum yang ada di sekolah ini adalah Tidong, Sungai, Kadazan, Bidayuh, Jawa pun ada, Sino-Native, dan ada juga yang majoritinya pelajar-pelajar ini adalah daripada bangsa kaum Suluk, Bajau, Bugis. Itu antara yang ramai lah kebanyakan pelajar. Dan Cikgu Daryl kata yang kedua, banyak pelajar dan guru yang daripada latar belakang negeri yang berbeza. Dalam kalangan pelajar mungkin tak ramai sangat minoriti daripada luar negeri Sabah. Tapi kalau dalam kalangan guru-guru, sangat ramai lah, sama ada guru lama yang dah berkhidmat 10-20 tahun dan juga guru baru yang sama ada skim one off ataupun contract of service. Sudah tentu dari guru-guru daripada Semenanjung ini sudah tentu daripada latar belakang negeri yang berbeza-beza. Apabila kepelbagaian bangsa dan kepelbagaian negeri ini membawa kepada kepelbagaian bahasa, yang mana masing-masing mengamalkan dan bercakap dalam bahasa masing-masing. Guru-guru daripada Semenanjung masih bercakap bahasa dialek negeri masing-masing, dan masing-masing cakap bahasa masing-masing tapi masih boleh difahami oleh orang lain. Dan juga pelajar-pelajar ni juga mereka bercakap bahasa bangsa masing-masing. Namun apabila berkomunikasi dengan guru, mereka semua menggunakan bahasa Sabah yang standard lah, yang mudah untuk difahami. Jadi tiada masalah communication di situ. Dan juga di Sekolah Menengah Kebahasaan Batu Sapi ini bukan saja ada warga negara Malaysia, tapi juga ada daripada Filipinos, Pakistan, Indonesia, Brunei, disebabkan oleh faktor kedudukan sandakan ini di dalam peta lah kan. Seterusnya isu-isu yang berkaitan dengan sosio budaya, yang mana di sekolah ini secara umumnya Cikgu Daryl kata tiada masalah atau yang melibatkan kaum apa-apa lah. Jadi cumanya ada sedikit berkaitan dengan tutur kata para pelajar ni dan juga tingkah laku mereka. Jadi pelajar-pelajar ni mungkin juga disebabkan oleh faktor dibesarkan dalam keluarga mereka. Jadi yang membawa kepada sikap mereka di sekolah. Pelajar-pelajar di sini, mereka apabila bercakap sama ada dengan guru ataupun dengan rakan, mereka menggunakan nada suara yang tinggi. Dan juga tutur kata tu kadang-kadang bahasa tu yang agak kasar. Even bercakap dengan guru pun kadang-kadang tinggi juga suara. Kalau nak panggil guru, panggil sampai menjerit-jerit pun ada kadang-kadang tu. Itu antara gaya tutur bahasa mereka. Dan juga tingkah laku mereka juga sedikit kasar, yang mana mereka cepat marah dan mereka sering mempermainkan nama bapa di sini. Jadi nama bapa tu macam satu benda yang perkara yang sensitif sikit, tapi masing-masing nak juga main memperolok-olokkan nama bapa kawan-kawan. Jadi daripada sebut-sebut main-main nama bapa ni membawa kepada tercetusnya sesuatu pergaduhan. Bila bergaduh ni, dia orang terus angkat tangan, angkat kaki, terus bertumbuk dalam kelas tu. Jadi benda ni je lah yang menjadi sedikit isu sehingga membawa kepada pergaduhan. Yang kedua, Cikgu Daryl kata dari sudut perkauman tiada isu pun, tiada berlaku masalah yang menyentuh kepada sensitiviti perkauman ataupun sensitiviti agama. Tak ada bila bergaduh pelajar-pelajar, contoh pelajar A ni pelajar suluk, apabila mereka bergaduh, mereka angkut geng suluk lawan dengan pelajar B, geng bajau. Tak ada antara bangsa macam tu, tiada isu macam tu. Pergaduhan tu hanyalah personal, melibatkan pelajar A dan pelajar B, tidak mengaitkan dengan keluarganya ataupun bangsanya. Kemudian Cikgu Daryl pun juga menyatakan
mereka di situ semua bebas beragama, bebas mengamalkan agama masing-masing. Apabila seperti mana kita maklum, sekolah menengah kebangsaan Batu Sapi ni majoritinya adalah Muslim. Jadi sudah tentulah banyak aktiviti-aktiviti ataupun acara keagamaan dijalankan. Sebagai contoh, kalau sambutan Maulidur Rasul, sambutan Ma'al Hijrah, guru-guru dengan pelajar yang bukan Muslim ni tak perlu pun nak turun menghadiri majlis tersebut. Kalau hujung minggu, tak perlu pun cikgu ni diwajibkan datang untuk program tersebut. Macam contoh, setiap hari Jumaat, pelajar dan guru di sekolah ini akan membaca Yasin. Jadi tiada arahan pun kata semua guru termasuk yang non-Muslim wajib ada kat dataran perhimpunan tu untuk bacaan Yasin. Tak ada yang macam tu. Mereka boleh duduk di bilik guru melakukan kerja sehinggalah tamat waktu persekolahan. Jadi cikgu dia kata okeylah, tak ada pun nak dipaksa-paksa walaupun mereka bukan beragama Islam. Berkenaan tugasan pun, kalau program tu program agama, dia orang tak ada pun kena buat juga benda-benda jadi kerja, jadi AJK berkaitan itu. Dan yang terakhir, di sekolah ini tiada langsung isu diskriminasi antara warga negara dengan bukan warga negara. Macam saya cakap tadi, di Sandakan kita terletak berhampiran dengan negara Filipina. Dan jadi ramailah warga negara ni, bukan saja daripada Filipina, daripada Indonesia, daripada Brunei juga ada nak datang daftar di sekolah kita. Jadi Sekolah Batu Sapi ni dia membenarkan, dia terima semua pelajar ini kerana bersesuaian dengan konsep education for all kan. Jadi tiada diskriminasi. Pengetua pun pernah cakap, siapa nak datang kita terima je, walaupun pelajar tu mungkin dah dibuang sekolah di tempat lain, mereka terima je. Kalau untuk warga negara dengan bukan warga negara pun, sama ada dia tak ada dokumen pun diterima masuk, asalkan dia telah melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan lah. Jadi di dalam kelas guru pun tiada menindas ataupun mengasingkan pelajar yang warga negara dengan bukan warga negara. Semua belajar seiring sejalan je. Tak ada diorang tak diberi latihan ke, diorang tak diberi perhatian ke. Semua sama juga dengan pelajar-pelajar. Diorang tak ada nak asing-asing. Okey, bajau je kawan, suluk je. Okey, dengan orang bukan warga negara ni diorang tak berkawan. Tiada. Sepanjang pemerhatian dan temu bual dengan cikgu dia mengatakan tiada masalah yang begitulah. Semua pelajar bergaul dengan baik tanpa mengira latar belakang bangsa ataupun negara yang berbeza. Jadi soalan seterusnya, apa peranan Cikgu Derek itu sebagai ejen sosialisasi? Jadi beliau telah menjawab bahawa beliau sentiasa bertoleransi. Cuba bertoleransi, memandangkan di sini majoritinya adalah Muslim. Jadi dan dia adalah minoriti. Dia juga bertoleransilah dengan pelajar-pelajar dan guru yang berbeza agama di sini. Seperti mana yang saya cakapkan tadi, Cikgu Derek ni adalah warden di sini dan dia hanya adalah satu-satunya warden lelaki di asrama. Jadi segala program di asrama memang Cikgu Dera ni yang pantau. Jadi Cikgu Dera juga cakap lah, kalau macam waktu solat tu dia tak ada masalah pun. Of course lah, dekat asrama ni banyak aktiviti keagamaan juga kan, terutamanya di surau. Pelajar perlu solat jemaah, perlu turun subuh. Selepas maghrib isyak ada aktiviti keagamaan. Okay. Jadi Cikgu Dera ni dia sentiasa memastikan para pelajar di asrama untuk turun ke surau. Kadang-kadang beliau sendiri pun naik ke atas cari pelajar yang tak turun surau tu, dan dia memberi teguran. Jadi baginya tiada masalah pun benda ni. Dia bersikap terbuka dan toleransi walaupun berbeza pegangan agama. Okay. Dan yang kedua, beliau mengatakan beliau cuba untuk boleh mengadakan program ataupun aktiviti silang budaya yang mana untuk bagi pendedahan kepada para pelajar ni. Macam kita kata, macam kita sedia maklum, pelajar dekat SMK Batu Sapi ni dia orang kurang terdedah dengan dunia luar ni daripada luar Sabah ni. Jadi terutamanya apabila menerima kemasukan guru daripada Semenanjung, mereka rasa pelik bila mendengar dialek-dialek negeri lain. Dan mereka bukan sekadar pelik, tapi kadang-kadang mereka juga macam membahan lah ataupun mengusik-ngusik kan, membahan guru-guru ni apabila tercakap dialek mereka masing-masing. Jadi untuk memberi pendedahan kepada mereka, Cikgu Dara ni berkata perlu diadakan satu aktiviti silang budaya melalui makanan.
boleh dijalankan festival makanan yang mana memperkenalkan makanan tradisional setiap kaum bangsa itu. Sebagai contoh, kita memperkenalkan makanan tradisional kaum Bajau, makanan tradisional Kadazan, dan juga guru-guru boleh memperkenalkan makanan tradisional negeri-negeri di Semenanjung mengikut latar belakang negeri masing-masing. Jadi daripada aktiviti silang budaya ini, pelajar akan lebih nampak jelaslah berkenaan dengan bagaimana dunia luar daripada negeri Sabah ini. Jadi mereka akan lebih memahami dan akan lebih tidak memandang rendah lah ataupun tidak mengejek-ngejek budaya orang lain, akan lebih bersikap terbuka. Okey, itu saja pembentangan daripada saya, Kumadiah binti Kumat Ali daripada Sekolah Menengah Kebahasaan Batu Sapi Sandakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masyifa binti Ahmad Fuad. Saya akan teruskan dengan membentangkan hasil temu bual saya bersama dengan salah seorang daripada rakan setugas saya, iaitu Puan Sabturina, yang merupakan guru disiplin yang telah berkhidmat selama 15 tahun di SMK Silabukan Lahad Datuk Sabah. Baiklah, pertama sekali mari kita lihat dahulu hasil pemerhatian saya berkenaan dengan perkembangan sosial budaya yang berlaku di SMK Silabukan Lahad Datuk Sabah. Jadi berdasarkan pemerhatian saya, dapat saya simpulkan bahawa berlakunya perkembangan sosial budaya. Dan ini dapat dilihat melalui wujudnya kepelbagaian bangsa dalam kalangan murid, guru dan juga warga sekolah. Majoriti warga sekolah terdiri daripada bangsa seperti Bugis, Bajau, Suluk. Manakala dari golongan minoriti pula adalah terdiri daripada bangsa seperti Idaan, Dusun, India dan juga lain-lain bangsa. Seterusnya, berlaku juga perkembangan sosial budaya ini juga dapat dilihat dari segi terdapatnya 3 jenis agama yang dianuti oleh warga sekolah. Yang pertama sekali adalah agama Islam, dan ini adalah yang paling majoriti dianuti. Boleh dikatakan hampir 95% daripada warga sekolah adalah beragama Islam. Kemudian diikuti dengan agama Kristian, dan yang terakhir sekali adalah agama Hindu, di mana agama Hindu ini dianuti oleh 2 orang sahaja guru yang berbangsa India. Seterusnya, aktiviti kebudayaan di sekolah juga turut mengalami perubahan hasil daripada perkembangan sosial budaya. Jika dilihat, persembahan tarian yang dipersembahkan semasa majlis perasmian, majlis penutupan ataupun majlis-majlis keramaian adalah merupakan tarian gabungan, iaitu hasil daripada pelbagai jenis etnik ataupun kaum akan digabungkan tarian tersebut menjadi satu tarian yang dikenali sebagai tarian rampaian. Seterusnya, mari kita lihat isu sosial budaya yang berlaku di sekolah. Hasil daripada temu bual saya bersama dengan Puan Sabturina, antara isu yang berlaku yang pertama sekali, terdapat segelintir murid yang mengalami kecelaruan agama, kesan daripada amalan perkahwinan campur yang diamalkan oleh ibu bapa. Sebagai contoh, antara kes yang berlaku, murid tersebut beragama Islam tetapi menjalani kehidupan sebagai seorang Kristian kerana dibesarkan oleh ibunya yang telah kembali kepada agama asal selepas bercerai. Jadi kesannya murid tersebut tidak mendapat didikan agama yang betul. Apa yang jadi pada murid tersebut? Tahap pencapaian akademik, tahap pemahaman, tahap penguasaan terhadap mata pelajaran pendidikan Islam sangat lemah. Seterusnya, antara isu yang lain adalah seperti penggunaan bahasa kaum ataupun etnik semakin jarang kerana kebanyakan murid telah menggunakan ataupun mampu untuk bertutur dalam bahasa Melayu Sabah ketika bercakap, berkomunikasi dengan rakan-rakan dan juga guru. Jadi secara tidak langsung tiada berlaku isu salah faham dari segi komunikasi, dan guru-guru yang datang dari Semenanjung juga mudah untuk memahami bangsa murid-murid di sini. Secara tidak langsung, penggunaan bahasa yang sama dapat mewujudkan perpaduan kaum. Antara isu yang lain adalah seperti isu perkauman, isu diskriminasi juga tidak ada berlaku di sini. Kerana sejak daripada kecil lagi
murid telah didedahkan dengan kehidupan yang terdiri daripada pelbagai jenis, kelompok, etnik dan juga budaya yang berbeza. Sekarang, mari kita lihat peranan guru sebagai ejen sosialisasi. Berdasarkan pendapat atau pandangan Puan Sabturinah, guru memainkan peranannya sangat penting dalam melakukan perubahan terhadap institusi pendidikan. Sebagai contoh, di peringkat sekolah, guru memainkan peranan yang sangat penting. Jadi, antara peranan yang boleh dimainkan oleh guru sebagai contoh, menganjurkan program ataupun aktiviti-aktiviti yang bertujuan untuk memantapkan lagi sasiah dan rohani murid supaya dapat mengurangkan isu seperti masalah disiplin dalam kalangan pelajar. Dan program yang ingin dibuat ini boleh dilakukan melalui kerjasama bersama unit bimbingan kaunseling. Seterusnya, guru juga memainkan peranan yang sangat penting untuk meningkatkan lagi tahap penguasaan murid dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Hal ini kerana penggunaan bahasa Melayu Sabah adalah berbeza dengan penggunaan bahasa Melayu yang sepatutnya. Jadi, guru perlu sentiasa memberi pendedahan kepada murid mengenai penggunaan bahasa Melayu yang betul dan juga penggunaan bahasa asing seperti bahasa Inggeris. Kebanyakan murid tidak mampu untuk menguasai penggunaan bahasa Inggeris dan tahap penguasaan mereka dalam pertuturan adalah dalam tahap yang kurang memuaskan. Hal ini kerana kebanyakan pelajar terdiri daripada kelas sosial yang sama. Jadi penggunaan bahasa Inggeris itu adalah sangat kurang dan hanya digunakan ketika berada di sekolah. Jadi guru memainkan peranannya sangat penting untuk memastikan murid ini mampu untuk bukan sahaja bertutur dalam bahasa Melayu Sabah, tapi mampu dan boleh menggunakan bahasa Melayu yang betul dan juga mampu untuk bertutur dalam bahasa Inggeris. Yang terakhir sekali adalah peranan guru untuk meraihkan kepelbagaian bangsa yang ada di sekolah. Jadi sebagai contohnya, ketika Hari Sukan, guru mengadakan tema yang berunsurkan budaya ataupun berunsurkan adat resam iaitu suku kaum lah. Jadi secara tidak langsung perkara tersebut merupakan salah satu daripada cara kita untuk mengelakkan atau mengurangkan jurang sosial yang berlaku. Jadi itu sahaja daripada saya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pemerhatian dan dapatan daripada temu bual yang telah dijalankan oleh saya dan rakan-rakan, dapat dirumuskan bahawa walaupun kedudukan sekolah kami adalah berbeza-beza seperti Kumadiha di Sanakan manakala saya dan Atiradi Lahad Datu, namun terdapat persamaan antara ketiga-tiga buah sekolah ini. Yang pertama, walaupun warga sekolah terdiri daripada kelompok etnik, kaum atau bangsa yang berbeza-beza, namun tiada isu pergaduhan melibatkan sentimen perkauman seperti budaya merendah-rendahkan sesuatu kaum sama ada melalui percakapan ataupun perbuatan. Yang kedua adalah semua warga sekolah bebas mengamalkan pegangan agama masing-masing dan perlulah saling hormat menghormati antara satu sama lain. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih.